Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung perbahasan refleksi kita 30 juzuk Al-Quran insya-Allah. Kali ini kita akan masuk ke dalam satu juzuk iaitu juzuk 11. Sedikit recap lah. Kita belajar apa daripada juzuk 10? Kita belajar tentang perang Badar dan sabar. Sekarang masuk juzuk 11. Kita akan belajar sesuatu yang sangat besar. Dalam perjalanan kita untuk menjadi orang yang beriman, dalam perjalanan orang untuk menjadi muslim dan hamba yang beriman, kita akan ada satu fasa di mana Allah akan ajar kita tentang kesilapan. Sabar adalah bila kita mampu untuk melihat diri kita. Hanya orang yang sabar, dia basar, dia mampu untuk memerhati. So, orang yang sabar ni kadang-kadang dia nampak dengan jelas kesilapan diri dia, dosa yang dia buat, dan segala perkara yang dia terlanjur buat dalam hidup dia. Juzuk 11 adalah tentang itu, tuan-tuan. Tentang bagaimana Allah bercakap tentang diri kita yang penuh dengan dosa. Sebab dalam juzuk 11 ni ada 3 surah tentang semata-mata tentang pulang. Bagaimana kita nak pulang kepada Tuhan ketika mana kita telah terlanjur dalam perjalanan. Iaitu surah Taubah, surah Yunus dan juga surah Hud. Surah Taubah ni kita tahulah, kita tak ada bismillah. Tak disyaratkan ataupun tak disunatkan untuk kita baca bismillah. So kita teruskan dengan bacaan surah Taubah. Tapi ulama berbeza pandangan. Sebab apa tak ada bismillah? Sebab taubat tu payah ke? Tak. Sebab apa tak ada bismillah? Sebab cerita tentang perang dalam surah taubat tu dan cerita tentang kemungkaran yang ada tu terlalu berat untuk kita anggap dan terlalu berbeza untuk kita masukkan ia sebagai salah satu seperti salah satu surah yang lain. Tapi sebenarnya inti surah taubat adalah tentang bagaimana Allah menyediakan tempat pulang yang paling besar untuk kita. Dalam juzuk ni tuan-tuan, saya masuk kejap ke surah Taubat. Allah dedahkan kepada kita kisah Nabi Yunus juga. Nabi Yunus ni kisah dia terlanjur. Dia marah dekat kaum dia. Dia buat macam-macam tak jadi. Kaum dia tak nak terima semua risalah dia, dakwah dia. Dia tinggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah, murah, libat. Allah marah. Allah tegur dia. Tak boleh kamu tinggalkan kaum kamu dalam keadaan begitu. Keterlanjuran emosi kita. Kemudian kita belajar daripada kisah Nabi Hud. Bagaimana kaum-kaum dia sangat buat salah yang sangat besar. Tapi tetap kalau mereka pulang kepada Allah, Allah akan buka ruang untuk mereka. Ayat yang boleh kita baca dalam ayat 112 iaitu surah At-Taubah adalah At-Tabi'un, Al-Abidun, Al-Hamidun, As-Sa'ihun. Bagaimana Allah mengulang beberapa karakter. Pertamanya kata Allah kata At-Tabi'un, orang-orang yang bertaubat itu Allah campurkan mereka sekali satu grup dengan Al-Abidun. Orang-orang yang nak pulang tu mereka bukanlah orang lain, tapi pertama kali kata Allah mereka adalah orang yang digelar sebagai hamba-hamba aku. Yang kedua kata Allah mereka Al-Hamidun. Mereka tu cuba selama ini mereka sentiasa memuji aku. Dan mereka adalah As-Sa'ihun. Mereka akan berjalan, mereka akan teruskan perjalanan mereka. Dan mereka akan Ar-Raki'un, mereka akan rokok, dan mereka akan As-Sajidun, mereka akan sujud. Kemudian mereka akan al, al, al oh, patutlah. Sekejap dia punya ayat ni salah. Sebab dia punya font salah ni. Sekejap. Oh, okey. Dan selepas mereka sujud, kemudian Allah kata al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ini penting tuan-tuan, kena guna font yang betul untuk tulis ayat Quran. Guna font tradisional Arabic kalau boleh. Sekadar menyelit. Kemudian kenapa ayat ni penting untuk kita telusuri? Sebab ayat ni Allah tak gambarkan kita sebagai orang yang semata-mata buat salah. Tapi Allah bagi kita game plan. Kalau kita buat salah tu, kita nak buat macam mana? Pertama Allah kata, ya pertama kali kita kena clear yang kita ni adalah orang yang buat salah. Tapi kita kena clear yang kita ni nak pulang kepada Allah. Iaitu At-Tabi'un. Clear yang kita ni memang nak pulang, nak taubat kepada Allah. Ini kita nak kena buat apa? First sekali kita kena buat adalah try as much as we can to be servant. To be orang yang beribadah. To be hamba. Seboleh yang mungkin menyerah kepada Allah Ta'ala. Itu first. Nak taubat, mula-mula sekali, kita kena ibadah. Buatlah sebanyak mana yang kita boleh buat. Buatlah macam mana kita boleh buat. Kita banyakkan kita punya ibadah kita. Yang kedua kata Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala. Jangan minta lagi. Sebab tu taubat.
Jangan siap-siap meminta, "Ya Allah, aku nak taubat ni tapi bagilah aku something." Tak boleh. Taubat adalah tentang what we manifest after that. Kalau kita nak taubat, mula sekali kita cuba untuk jadi hamba. Yang kedua, kita cuba untuk jadi hamba yang sangat grateful, iaitu Alhamdulillah. Allah kata pujilah Allah. Kita reflect balik. Sebab tu pelik bila kita letak ayat Alhamdulillah ni dekat selepas ayat taubat. Kadang-kadang kita kata, lupakanlah dosamu itu. Tak, Allah kata Alhamdulillah. Kita kena jadi hamba yang grateful. Maksudnya macam mana kita nak jadi hamba yang grateful kalau kita tak boleh nak kenang dan ingati dan reflect dosa itu. There must be something yang kita boleh belajar dekat situ. Bila kita buat dosa tu ke, bila kita kenang balik kesilapan kita, the deeper we reflect, the deeper connection kita dengan Allah Ta'ala. So that's why Allah kata Alhamdulillah, kita kena jadi hamba yang berterima kasih. Hamba yang memuji kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ni saya share sikit tuan-tuan. Dia adalah perkataan yang datang dalam dua maksud. Satu, bila kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, pertama sekali kita puji Allah Ta'ala, Al-Mad'u. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala, Asyukru. Pertamanya, kita faham bahawa bila kita sebut perkataan ini, kita nak kena puji Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama, kita sebut sekali terima kasih Allah Ta'ala. So, it's a very reflective words, terms yang kita belajar dekat sini. Kemudian kata Allah Ta'ala, selepas tu kamu nak kena buat apa ni? Kamu dah buat salah, kamu dah cuba jadi hamba, kamu dah cuba jadi hamba yang grateful, yang bersyukur, yang kenang semua masa lalu kamu. Kemudian kamu nak kena buat apa? Jangan berhenti. As-sa'ihun. Teruslah perjalananmu. Mengembaralah. As-sa'ihun ni adalah orang-orang yang mengembara. As-sa'ih, orang-orang yang sentiasa berjalan. Dalam bahasa Arab ni as-sa'ihun ni, as-sa'ih, bila kita sebut seseorang tu as-sa'ih, kita tak sebut musafir. Musafir ni beza. Musafir ni orang yang mungkin berjalan, lepas tu bila dah sampai, berhenti habis perjalanan dia. Tapi as-sa'ih ni adalah orang yang sentiasa berjalan. Dia terus berjalan dalam hidup dia. Sebab tu bila kita sebut as-sa'ih ni kadang-kadang dirujuk kepada mereka yang berlayar. Sebab perkataan itu merujuk kepada orang yang sentiasa berjalan. Jadi Allah nak kata bila kamu dah bertaubat, bila kamu dah jadi hamba, bila kamu dah jadi orang yang bersyukur, belajar untuk bersyukur, apa yang kamu kena buat? Dah buat salah ni. Dah cuba nak menyerah. Dah cuba nak jadi orang yang grateful, bersyukur semuanya. Nak kena buat apa ni? Teruslah perjalananmu. Janganlah berhenti. Orang yang pulang kepada Allah Ta'ala, orang yang buat salah banyak, kemudian dia taubat sekalipun. Kadang-kadang kita ni jangan lebih-lebih sampai aku tak nak buat semua, aku tak nak pergi kerja dah. Aku tak nak buat itu, aku tak nak buat ini. Kita tak nak buat something dalam hidup kita. Sebab kita rasa kita banyak dosa. Tak boleh, Allah kata as-sa'ihun. Teruskan perjalanan hidupmu. Kamu buat dosa, tapi janganlah berhenti untuk teruskan perjalanan hidupmu, kata Allah Ta'ala. Dan macam mana kamu nak make sure, after that kamu tak ulang lagi, kamu tak jadi lagi hamba yang sama, kamu tak jadi lagi orang yang sama. Selepas as-sa'ihun tu Allah kata ar-raki'un. Kamu jadi orang yang rokok. Orang yang rokok ni adalah orang yang respect orang lain. Ini merujuk kepada solat. Tapi apakah manifestasinya? Rokok ni adalah respect. Kita kenapa Allah ajar kita rokok dalam solat? Sebab Allah nak ajar kita tentang respect. Self-respect dan respect orang lain. As-sajidun, kamu jadi orang yang menyerah. As-sajidun ni adalah total surrender kepada Allah Ta'ala. Kemudian kamu buatlah sesuatu yang bermakna. Apa itu bermakna? Al-amiruna bil ma'ruf. Kamu suruh buat kebaikan dan kamu cuba untuk menegah kemungkaran dan kamu jaga batas Allah Ta'ala. Wal hafizuna li hududillah. Kamu jaga benda yang Allah dah letakkan perbatasan tu, kamu jaga. Dan wabashiril mu'minin. Kamu insya-Allah akan jadi orang beriman. This ayat summarize a very important lesson yang kita boleh belajar tentang orang taubat. So, bila Allah cakap tentang taubat ni, dan saya nak cerita lagi tuan-tuan. Dalam ayat ni, kalau kita tengok dalam surah Taubah ni, jarang Allah cerita tentang salah kesilapan kita. Hampir tak ada. Hampir tak ada Allah cerita tentang kesilapan kita secara detail. Semua Allah cerita tentang macam mana nak bertaubat. Padahal Allah boleh je nak detailkan kesilapan-kesilapan kita. Tapi Allah tak cerita buat kesilapan tu. Tak sama macam orang. Orang suka cerita kesilapan kita. Kalau kita nak minta maaf kat dia kan. Cerita dulu apa masalah. Apa cerita apa kesilapan kamu. Tapi Allah tak cerita kesilapan kita. Dalam ni tak ada. Semua Allah cerita tentang nak taubat macam mana. Kemudian pulang macam mana. Perkataan taubat terlalu banyak dalam ni. Semuanya adalah Allah tak mention apa yang kita buat. Allah mention what should we do. Not what we have already did. Ini adalah salah satu hikmah dan tadabbur yang sangat best dalam surah Taubah. Cuba baca daripada awal sampai habis tuan-tuan. Kita akan jumpa, ya Allah, Tuhan tak cerita sangat pasal kesilapan. Sebab Allah tak nak kita ni merasa terlalu bersalah. Sampai kita rasa lemah dalam hidup kita. Kita buat salah, yes. Tapi bila orang sebut kesilapan kita, kita rasa down. Sama juga dengan Allah. Allah tak nak sebut kesilapan kita. Allah tahu apa nak sebut. So after that, apa yang Allah sebut? Semua tentang macam mana kita nak taubat.
Sajidun, Al-amiruna bil ma'ruf, semuanya game plan after that. So jangan terlalu kata apa, memberatkan diri kita, membebankan dengan dosa. Dosa-dosa, yes mengaku, betul-betul nak buat, betul-betul nak pulang, betul-betul nak taubat. Tapi jangan biar dosa itu membebani kita. Pulanglah dalam keadaan kita percaya yang Tuhan Maha mengampunkan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.